Tak tahulah korang tahu ke tak, yang negara Jepun dan juga Korea memiliki kadar bulan paling tertinggi di dunia. Siap ada hutan kot di kaki gunung Fuji yang bernama Aokigahara, yang sangat-sangat sinonim dengan tempat diorang menamatkan nyawa mereka sendiri. Baru lagi beberapa hari lepas, Abang Solo Ambush pergi terjah buat paranormal dekat sana. So anyway, budaya menamatkan nyawa sendiri dekat sana memang mencanak-canak guys. Dorang lebih memilih untuk menamatkan nyawa dorang sendiri daripada hidup dalam malu. Tak kisahlah sebab apa, sebab kena buang kerja ke, study tak bagus ke, girlfriend belah ke. Dan di tengah-tengah kekacauan tu, muncullah seorang mamat yang mengambil kesempatan daripada mereka. Tak tahulah macam mana Abang Boy nak gambarkan kegilaan mamat ni. Abang Boy rasa video kali ni memang akan ada banyak gila yang Abang Boy akan sensor. YouTube sangat-sangat allergic pasal bab ni. So Abang Boy minta maaf awal-awal, okay? Kalau korang nak tahu macam mana mamat ni punya gila, korang sabar jap. Kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Bang Boy dan welcome to channel Bang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada tahun 2017, Jepun telah dikejutkan dengan satu siri orang hilang. Dalam masa 3 bulan je, dari bulan Ogos sampai Oktober, seramai 9 orang didapati hilang. Pada awalnya benda ni tak pelik sangat. Percaya atau tak, dalam sehari secara purata seramai 70 orang menamatkan nyawa mereka sendiri di Jepun. So polis tahu sooner or later diorang akan jumpa juga mayat-mayat ni. Tetapi dalam kes ni lain sikit guys. Bukan kes biasa, okay? Kes ni telah terbongkar disebabkan seorang wanita je. Benda ni terjadi di sebuah penempatan di Bandar Zama di wilayah Kanagawa. Perempuan yang Abang Boy masukkan adalah Aiko Tamura yang berusia 23 tahun. Menurut abang kepada si Aiko ni, dia adalah seorang yang pendiam dan agak introvert. Dia jadi macam tu disebabkan penceraian ibu bapanya pada usianya yang agak muda. Aiko tinggal bersama ibu dan abangnya. Roughly, kehidupan keluarga diorang ni biasa-biasa je sebenarnya. Dan dikatakan Aiko sangat-sangat rapat dengan ibunya. Tetapi pada bulan Mei 2017, maknya meninggal disebabkan penyakit tua. Dahlah introvert. Selepas daripada insiden ni, Aiko dah tak keluar-keluar rumah dah. Dia langsung tak bergaul dengan sesiapa pun. Aiko mula menunjukkan penyakit mental pada waktu ni. Dia telah didiagnos mengidap penyakit skizofrenia dan juga depresi. Memang sebelum ni pun dia ada masalah ni tau. Tetapi masih lagi boleh dikawal. Aiko telah diberhentikan sekolahnya seawal umur 13 dan diajar oleh ibunya sendiri di rumah. Tetapi selepas kematian ibunya, kesihatan mental Aiko ni dah jadi semakin teruk dan dia telah dimasukkan ke ward sakit jiwa. Selepas beberapa bulan, Aiko telah dibenarkan pulang. Tetapi syarat dia, Aiko kena jumpa doktor psikiatrinya seminggu sekali. Pada masa ni, Aiko tinggal seorang-seorang je tau kat rumah. Disebabkan abangnya telah mendapat kerja di bandar Yokohama. Tetapi dorang ni selalu berhubung. Yokohama dan Zama pun sebenarnya tak berapa jauh sangat. Lebih kurang 20 km je. Selalu jugalah yang abang dia balik jenguk adik dia. Tetapi sesuatu yang pelik terjadi pada bulan Oktober 2017. Aiko dah tak reply message dah. Call tak dijawab. Hilang tanpa khabar berita. Sehari tak reply message pun abang dia tak senang duduk guys. Ini dah masuk 3 hari senyap macam tu je. Dah lah si Aiko ni ada penyakit mental. Manalah abang tak risau. Abang Aiko tak nak buat report polis dulu. Sebabnya dia masih lagi berharapan yang Aiko masih hidup. Dia mula cek segala social media Aiko untuk clue kat mana sebenarnya adik dia. Dia tahu yang Aiko ni banyak menghabiskan masanya di media sosial. Sebelum ni dia tak pernah cek pun. Masa tengah mencari-cari tu, dia terbuka lah Twitter adik dia. Cek punya cek, menggelabah kau. Post terakhir Aiko adalah pada 20 September yang mengatakan Aiko sedang mencari teman untuk menamatkan nyawanya sendiri. Ini satu benda yang dark dekat Jepun. Sometimes bila orang nak, diorang takutlah last minute dan meninggalkan niat diorang. So dekat sana diorang boleh ajak orang lain untuk teman supaya diorang ni sama-sama
So tak adalah takut sangat. Kot lah. Entah abang boy tak berapa faham sangat konsep ni. Tetapi itulah yang terjadi kepada Aiko. Adalah beberapa orang DM si Aiko ni. Ada seorang lelaki memberi cadangan supaya mengambil dan juga alkohol untuk mengurangkan rasa takut. Lelaki tu siap offer rumahnya untuk bersama-sama melakukan benda tu. Tetapi Aiko dah tak reply. Mungkin Aiko cuak lah kot, ataupun dia berubah fikiran pada masa tu. Tetapi 21 hari selepas tu Aiko reply, boleh tak kita buat hari ni? Selepas tu tak ada reply daripada Mamat tu. Mau tak menggelabah. Nampak sangatnya Aiko ni betul-betul dah bertekad untuk pada masa tu. Dia dah tak takut dah sebab ada lelaki yang sanggup menjadi temannya ke alam sebelah. Sebenarnya abang Aiko masih lagi berharap yang Aiko ni tak meneruskan aktivitinya. Dia post menggunakan Twitter si Aiko ni bertanyakan siapa saja yang mengenali identiti lelaki misteri tu. Selepas beberapa hari tanpa reply, akhirnya abang Aiko melaporkan kehilangan Aiko kepada polis. Okey, part ni abang boy tak berapa nak faham. Adik kau ada sejarah mental kot. Kenapa kau tunggu sampai seminggu baru kau nak report polis? Sepatutnya bila kau dah baca tweet adik kau tu, kau dah lapor dah. Hei, apa ke cerdik abang macam ni? Siasatan polis tak ambil masa lama pun geng. Sekejap je diorang buat kerja. Aiko telah dirakam di dalam CCTV di stesen kereta api Hachioji di bandar Tokyo pada lebih kurang pukul 1.45 tengah hari pada 23 Oktober 2017. Di dalam rakaman tu, Aiko dilihat bersama-sama dengan seorang lelaki dalam lingkungan umur 20-an. Mereka dilihat menaiki train ke stesen Machida di arah selatan Tokyo. Dan last kali mereka berdua menaiki satu lagi train ke Shibudaime Station di Bandar Zama. Mereka berdua sampai tepat pada pukul 2.04. Lepas tu dah tak nampak dah kelibat dua-dua ekor tu. Bila dorang dah masuk dekat dalam kawasan perumahan, susah sikit polis nak track ke mana dorang ni pergi. Sebab dekat dalam tu tak ada CCTV. Jenuh jugalah polis cuba untuk mencari clue. Tetapi kedua-duanya macam hilang daripada muka bumi. Tetapi 2 hari selepas tu, polis mendapat satu tip daripada abang Aiko sendiri. Menurutnya, dia telah meminta seorang pengguna lain untuk menyamar sebagai seseorang yang nak, dan lelaki misteri tu offer benda yang sama dekat perempuan tu untuk menjadi buddy. So polis dan perempuan tu buat plan untuk perangkap lelaki misteri tu. Lelaki misteri tu bersetuju untuk berjumpa pada 31 Oktober di Shibudaime Station. Tapi cerita dia perempuan tu tak datang pun. Polis sebenarnya dah standby dah dekat sekeliling stesen tu untuk menangkap lelaki misteri ni. Bila sampai masa 6 petang, muncul seorang lelaki yang sama dengan lelaki dalam rakaman CCTV bersama dengan Aiko. Setelah menunggu lebih 30 minit, lelaki tu terus belah. Polis ikut je lelaki tu daripada jauh. Dia pergi kedai kejap, dia masuk kedai buku kejap. Lepas tu dia berjalan balik ke rumahnya. Polis berjaya follow lelaki tu ke sebuah bangunan apartmen 2 tingkat di kawasan perumahan di Zuma. Jarak rumah tu dengan stesen tak jauh pun guys. Lebih kurang dalam 750 meter je. Polis pun apa lagi, terus ketuk pintu guys. Buka-buka je lelaki tu terkejut. Ramai gila kat polis dekat luar rumah dia ni. Seorang pegawai polis terus tanya, di mana Aiko Tamura? Lelaki misteri tu dengan selamba je cakap, dia ada dekat dalam peti ais. Masuk-masuk je. Satu rumah berbangkai guys. Busuk usah cakap lah. Memang piau gila. Pada masa ni abang Aiko pun ada tau. Dia keluar dan terus muntah geng. Sebab tak tahan sangat dengan bau busuk. Serta-merta lelaki misteri itu telah ditahan dan dibawa ke balai polis. Lelaki itu telah dikenal pasti sebagai Takahiro Shiraishi. Dekat ruang tamu terdapat 3 kotak cooler dan 5 kotak yang hampir serupa dengan kotak Toyogo. Di dalamnya terkandung pasir kucing. Bila polis korek-korek, ambil kau, anggota tubuh manusia kot. Dan bila polis buka pula freezer, terdapat satu lagi kontainer yang berisi pasir kucing juga. Bila polis kuis-kuis pasir tu, baik punya. Kepala Aiko dekat dalam tu mat. Forensik mendapati dekat dalam 8 kotak tu terkandung 9 kepala dan 240 tulang temulang. Polis juga menemui tali guni, gunting dan juga gergaji yang disyaki digunakan untuk meleraikan tubuh mangsa. Dekat dalam amari pula terdapat satu lagi kotak yang berisi barang-barang peribadi mangsa. Dekat dalam bilik air pula, polis menemui kasut-kasut wanita yang mempunyai kesan darah. Menurut pegawai forensik, 8 di antara mangsa adalah wanita dan hanya seorang je lelaki.
Mangsa terakhir adalah seminggu sebelum tu, iaitu Aiko Tamura. Masa kematian Aiko adalah pada 24 hari bulan Oktober, dan punca kematian kesemua mangsa ni susah untuk dikenal pasti disebabkan mayat mereka ni telah dipotong-potong dan ada juga bahagian yang telah dibuang. Menurut jiran terdekat, diorang tak suspek apa-apa pun, tetapi diorang perasan ada bau busuk keluar daripada bangunan tu. Bau tu start lebih kurang pada masa lelaki tu berpindah ke apartmen tu 3 bulan sebelum. Selepas 9 hari, polis telah berjaya mengenal pasti kesemua mangsa-mangsa melalui teknologi DNA yang terkini. Mangsa-mangsa berumur di antara 15 hingga 26 tahun. Dikatakan kebanyakan daripada mangsa ni menghidap penyakit mental. Ada yang depresi, ada yang macam Aiko mengidap skizofrenia, dan kesemuanya dikatakan ingin menamatkan nyawa mereka sendiri sebelum bertemu dengan Takahiro. So siapa sebenarnya Takahiro Shiraishi ni? Macam mana dia boleh memperdayakan mangsa dia? Takahiro dilahirkan pada 9 Oktober 1990 di Bandar Zama. Masa dia membesar, dia biasa sangat guys. Keluarga dia pun dilaporkan tak pernah mendera Takahiro. Di sekolah, dia tak pernah dibuli dan tak ada masalah langsung dalam pelajaran. Tapi itulah, result dia pun biasa je. Dia dikatakan agak introvert dan susah untuk bergaul. Keadaan Takahiro ni bertambah rumit bila ibu bapanya decide untuk berpisah dan hak penjagaan diserahkan kepada bapanya. Pada lebih kurang masa ni lah, Takahiro dah mula bercampur gaul dengan budak-budak nakal. Kalau remaja lain duk sibuk-sibuk nak masuk dekat universiti mana, tetapi Takahiro ni, dia bertenang je geng. Dia langsung tak ada plan untuk melanjutkan pelajarannya. Takahiro dan kawan-kawannya menghabiskan masa diorang untuk buat kerja dengan kongsi gelap. Macam-macam lah dia buat. Bergaduh sana sini, peras ugut dan macam-macam lagi lah. Lepas tamat je persekolahan, Takahiro bekerja sebagai ejen mencari pekerjaan. Tetapi bukan ejen biasa-biasa geng. Dia memperdayakan remaja-remaja perempuan dengan janji untuk mendapatkan pekerjaan untuk diorang. Tetapi end up, perempuan tu semua dijadikan. Pada bulan Ogos 2012, Takahiro yang pada masa tu berumur 22 tahun berpindah ke Kabukicho District yang famous dengan gelaran hub entertainment dewasa. Dekat sini, kelab-kelab malam dan pusat pelacuran memang bersepah gila. Dia meneruskan kejayaannya memperdayakan wanita-wanita ni untuk bekerja di kelab-kelab malam dekat situ. Takahiro dikatakan dapat dalam 300,000 yen untuk satu kepala guys. Lebih kurang dalam 2,000 dolar macam tu lah. Itu baru satu kepala tau. Hei, gempak betul. Kalau sebulan dia dapat 10 orang. Hoi, kaya pakcik. Bertahun dia kerja bergelumang dengan pelacur dan gaya hidup mewah. Tapi kan yang peliknya, walaupun dia dapat banyak duit, Mamat ni tak ada saving langsung. Dapat duit je habis. Itulah. Tak berkat. Macam itulah cerita dia. Pada Februari 2017, menandakan hari kejatuhan Takahiro, dia telah ditahan atas tuduhan pemerdagangan manusia. Dia telah menerima hukuman penjara 14 bulan dan 3 tahun suspended sentence. Kalau tak salah Abang Boy lah, ini hukuman yang pakai gelang kaki pengawasan tu. Kalau tak salah lah. Kalau Abang Boy salah, tolong betulkan, okey? Semasa dalam tempoh pengawasan ni, Takahiro bekerja sebagai kurier sekejap. Dan kemudiannya selepas dia tamat hukuman tu, dia telah pulang kembali ke kampung halamannya di Zama. Dia tinggal dengan bapa dia sekejap. Pada masa ni lah dia lebih banyak meluangkan masa dia dekat media sosial. Dia dah jadi total introvert guys. Dia dah tak keluar-keluar bilik dah. Dalam masyarakat Jepun, golongan ni telah digelarkan sebagai hikikomori. Dorang ni memang mengasingkan diri daripada dunia luar tau. Dalam kes Takahiro ni, hidup dia hanya dekat dalam bilik dia je. Dia mulai aktif dalam aplikasi Twitter. Dekat sini, dia jumpa banyak gila pengguna-pengguna lain yang berada dalam situasi sama dengan dia. Masing-masing tak keluar bersosial guys. Salah satu perbincangan yang kerap dia jumpa adalah memang dia pun dalam keadaan barai. Dia pun dah fed up dengan hidup dia. Pada masa ni terlintaslah dekat dalam kepala otak dia untuk menamatkan nyawanya sendiri. Tetapi dia tak berani nak buat sendiri. Sebenarnya pada umurnya 15 tahun, dia pernah cuba untuk menamatkan nyawanya sendiri dengan menggunakan asap. Macam mana dia guna asap tu? Jangan tanya Abang Boy lah. Tetapi pendek cerita, usaha dia tak berjaya. Last minute dia kecok perut pula. Takahiro buat 5 akaun Twitter. Satunya untuk profil publik dan 4 lagi digunakan untuk berinteraksi secara personal. Dia menggunakan 4 lagi profilnya untuk mendekati mereka yang mengalami masalah depresi dan lemah semangat. Pada lebih kurang masa ni lah dia telah berpindah daripada rumah ayahnya dan tinggal di sebuah studio apartmen di Bandar Zama juga.
Jarak dia dengan rumah bapak dia tak berapa jauh pun, hanya 2 kilometer je. So anyway, pada bulan Ogos 2017, Takahiro ni dah kontak seorang perempuan yang bernama Miura Mizuki yang berumur 21 tahun. Miura ni pula mempunyai masalah susah nak bergaul dengan orang. Pada zaman sekolahnya, dia terpaksa melalui pengalaman dibuli dan diugut setiap hari. Dan benda ni menjadi trauma sampai ke tua guys. Dia memang awkward, dah takut untuk bergaul dengan orang. Dekat office pun sama juga. Dia telah dibuli oleh bos dan juga rakan sekerjanya. Dia pernah join satu kumpulan yang cuba untuk menamatkan nyawa mereka secara beramai-ramai di tepi pantai. Hampir kesemua ahli grup tu telah ditemui mati setelah menelan pil tidur dengan kuantiti yang sangat banyak. Hanya 2 orang je yang terselamat. Salah seorangnya adalah Miura. Dan seorang lagi adalah seorang lelaki yang berumur 20 tahun yang bernama Takugo Nishinaka. Disebabkan percubaan kali pertama diorang ni gagal, Miura dan juga Takugo mencari jalan untuk masih meneruskan plan diorang menamatkan nyawa masing-masing. Pada masa inilah Miura bertemu dengan Takahiro melalui aplikasi Twitter. Mereka bertiga plan untuk bertemu dekat sebuah taman berhampiran dengan rumah Takahiro. Diorang bertiga ni dah plan cantik dah. Hari apa, pukul berapa, nak pakai baju apa dan segala bagai lah. Tetapi last minute, Takugo dan Miura tarik diri. Tiba-tiba pula diorang jadi cuak. Walaupun percubaannya tak jadi, Takahiro masih lagi berhubungan dengan Miura. Dan lama kelamaan, mereka berdua menjadi rapat. Pada masa ni lah, si Miura ni terbuka cerita yang dia ada simpanan wang yang banyak. Mata dah nampak duit dah. Niat awalnya untuk bersama-sama dah bertukar menjadi lain pula. Dia mula mengayat Miura ni. Dia nak jadikan Miura ni tempat dia nak kikis duit. Takahiro mula membeli peralatannya sedikit demi sedikit. Dia beli gergaji, gunting, pisau pemotong daging dan macam-macam lagi lah. Secara kebetulan, rumah yang disewa Takahiro ni di kawasan yang tak banyak CCTV pun. Dan lagi satu yang best adalah memang dekat gila kot dengan stesen Shibudame. Dengan menggunakan alasan ingin membayar duit deposit untuk menyewa sebuah studio apartmen, Takahiro berjaya meyakinkan Miura untuk menyerahkan 510,000 yen. Lebih kurang dalam 16,000 lah. 16,000 coy. 16,000 dolar kot. Padahal rumah tu memang kau dah sewa pun daripada awal. Siok je kan. Pada masa ni Takahiro dan juga Miura dah officially berkapal. Takahiro menggunakan alasan yang mereka berdua boleh berdating tanpa ada gangguan. Privacy lah konon. 3 hari selepas tu, dia ajak Miura untuk datang bertemu dengannya di rumah baru. Bila Miura di rumah, Takahiro telah meletakkan pil tidur di dalam minuman Miura, membuatkan Miura ni tak sedarkan diri. Bila dah tak sedarkan diri, dia ikat Miura dan telah tak sure berapa lama dia biarkan Miura dalam keadaan macam tu. Tetapi apa yang diketahui adalah Takahiro telah membunuh Miura pada esok hari dan mengambil masa 3 hari untuk memotong anggota tubuh Miura di dalam bilik air. Pada mulanya dia menyimpan anggota yang telah dipotong tu dekat dalam freezer. Dia juga membuang organ-organ dalaman Miura di dalam tong sampah hampir setiap malam. Disebabkan susah nak buang anggota tubuh Miura ni, Takahiro decide untuk membeli kotak cooler dan menyimpan anggota selebihnya di dalam kotak tu. Proses inilah yang digunakan untuk mangsa-mangsa seterusnya. Dia akan mencari mangsa-mangsa yang memiliki keyakinan diri yang rendah dan rata-rata orang yang berdepan dengan masalah hidup. Dia akan offer untuk menjadi, tetapi end up kesemuanya menjadi nafsu serakah Takahiro. Mayat mereka kemudiannya telah diceraikan satu persatu dan diletakkan dalam kotak cooler tu dengan pasir kucing. Tetapi ada satu yang pelik. Kesemua mangsa Takahiro ni adalah perempuan. Tiba-tiba ada seorang lelaki. Pelik kan? Takkanlah mamat ni baik seksual pula. Sebenarnya satu-satunya mangsa lelaki Takahiro ni sebenarnya adalah kawan kepada Miura, iaitu Takugo Nishinaka. Takugo ni sebenarnya adalah seorang yang mengidap autism. Dan pada masa dia bertemu dengan Miura tu, dia baru je lepas break up dengan girlfriend dia. Memang patah hati habis lah. Dia dah berapa kali untuk cuba menamatkan nyawanya sendiri, tetapi tak berjaya. Dan last dia terus give up dengan idea tu dan cuba untuk meneruskan kehidupan. So disebabkan dia rapat dengan Miura, dia cubalah call. Tapi tak dapat. Dia cari kat tempat kerja pula. Bos dia cakap yang Miura telah dibuang kerja disebabkan dah berapa minggu dah tak datang. Last dia cuba kontak Takahiro untuk menanyakan pasal Miura. Memikirkan yang Takugo ni dapat mengaitkan diri dia dengan kehilangan Miura, dia umpan Takugo untuk datang ke rumahnya. Dia cakap dia nak bincang pasal Miura dan memulakan proses pencarian.
Takugul pun okey je lah. Memang serah tengkuk lah guys. Takahiro buat benda yang sama. Dia letak dekat dalam minuman Takugul, dan bila Takugul ni tak sedar diri, Takahiro terus mencekiknya. Takahiro cuba bermacam-macam cara untuk menghilangkan bau mayat yang bereput. Dia cuba untuk letakkan pasir kucing, tapi tak jalan. Ada sekali tu dia cuba untuk masak daging-daging tu, tak jalan juga. Walaupun jiran-jiran komplain ada bau busuk, dorang ni tak kecoh sangat, sebab dorang ingatkan yang bau tu datang daripada longkang pembetungan berdekatan dengan rumah dorang. Disebabkan ini, Takahiro berjaya hidup low profile sambil mengumpan bangsa-bangsanya tanpa diketahui oleh penduduk sekitar. Sejak pembunuhan Miura, sebenarnya polis menerima banyak laporan orang hilang. Boleh dikatakan kali terakhir kesemua mangsa dapat dikesan berada di stesen kereta api Shibudaime. Lepas tu mangsa dikatakan lesap macam tu je. Polis pun tak ada clue langsung kot. Sampailah Aoki Tamura, mangsa terakhirnya. Akhirnya polis telah berjaya membekas pembunuh bersiri yang menyamar menjadi... Dalam masa 3 bulan je guys, Takahiro telah berjaya meragut nyawa 9 orang yang tak bersalah untuk memenuhi nafsu serakahnya. Ada di antara mangsa adalah daripada ibu tunggal yang telah dihalau daripada rumah. Ada juga remaja yang bermasalah dengan family, dan kebanyakan daripada mereka mengalami masalah depresi dan anxiety. Sebenarnya kalau korang nak tahu, Takahiro dah standby satu lagi kotak kosong untuk mangsa dia seterusnya. Mojolah dia kena tangkap. Kalau tak, Abang Boy rasa Mamat ni takkan berhenti. Masa di soal siasat, Takahiro mengatakan motif utamanya adalah seks dan merompak mangsanya. Dia memberi alasan yang dia hanya menolong mangsa untuk mendapatkan apa yang diorang nak, iaitu menamatkan nyawa diorang. So apa salahnya dia have fun sebelum diorang mati? Hei, apa kebangkai perangai. Elok dia yang mati sebenarnya. Hei, small don't die, big bother people. Disebabkan banyak gila bukti untuk disiasat, perbicaraan Takahiro terpaksa ditangguh selama 3 tahun. Elok dah nak start perbicaraan. Pada awal tahun 2020, COVID pula melanda. Kena tangguh lagi. Dan akhirnya pada 30 September 2020, perbicaraan bermula di Mahkamah Tinggi Tokyo. Takahiro tak cakap banyak pun. Dia terus mengaku je atas kesemua pertuduhan yang dikenakan ke atas je. Pihak pembelaan membuat rayuan kepada mahkamah untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan ke atas Takahiro di atas pengakuannya. Mereka menggunakan alasan penyakit mental sebagai pembelaan. Di sepanjang pembicaraan, Takahiro mengatakan yang dia sangat-sangat menyesal atas perbuatannya dan memohon maaf daripada keluarga mangsa-mangsanya. Tetapi hakim tak bagi muka guys. Kalau mangsa dia seorang dua tu, ada apa maaf lagi tau. Ini sampai 9 orang guys. Dah lah dia bunuh, siap potong anggota badan tubuh mangsa tau. Dia simpan pula dekat dalam rumah. Dia ambil kesempatan kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan bantuan. Penyudahnya pada 15 Disember 2020, Takahiro Shiraishi telah didapati bersalah atas kesemua pertuduhan. Sekarang ni Takahiro masih menunggu tarikh hukumannya dijalankan. Interesting fact pasal hukuman mati dekat Jepun. Kalau korang nak tahu, dekat sana banduan tak tahu tau bila tarikh diorang menjalani hukuman mati tu. Tahu-tahu je warden terus bagi tahu je besok. Dah settle. Dia macam surprise, esok kau mati. Disebabkan kes ni, Twitter di Jepun telah menyemak semula polisi dorang dengan ban apa saja post yang berkaitan dengan dan mencederakan diri sendiri. Tak banyak cerita geng. Kalau kau post pasal benda tu, akaun akan di-ban serta-merta tanpa banyak soal. Terus terang, Abang Boy pun pernah berada di dalam situasi tu. Pernah juga terlintas nak buat benda-benda tu semua. Tapi Alhamdulillah guys, apa yang buat Abang Boy stop dari meneruskan plan Abang Boy adalah video call daripada anak Abang Boy. Betul-betul tepat pada masa tu. Terus Abang Boy tak jadi. Dan lagi satu cara untuk Abang Boy melawan fikiran negatif Abang Boy adalah, tada, maka wujudlah channel Abang Boy TV ni. Dengan buat research, buat video, edit sampai ke pagi, siap kerja lagi, Alhamdulillah boleh distract Abang Boy daripada fikir bukan-bukan. Tetapi ini cara Abang Boy lah. Kepada mereka yang mengalami masalah depresi dan anxiety ni, Abang Boy nak korang tahu satu je, you are not alone in this. If you feel that you are hopeless, just remember that you matter to someone. Your existence is beautiful. Trust me.
Pada korang yang ada kawan mengalami masalah depresi ni, nasihat Abang Boy adalah jangan jadi judgemental. Jangan cakap yang dorang ni mengada-ngada lah, lembik lah. Itulah sebab kadang-kadang dorang ni selalu menjauhkan diri daripada orang. Dorang merasakan yang dorang ni tak normal, dan dorang merasakan yang dorang ni berseorangan je dalam masalah ni. Jangan bro, benda itulah yang bahaya. Rata-rata nasihat yang Abang Boy dengar adalah dekatkan diri dengan Tuhan. Kalau orang Islam, Allah lah. Ya betul lah, Abang Boy setuju bab tu. Tapi pernah tak korang terfikir yang bantuan tu sebenarnya dengan cara menghadirkan diri korang yang mental kuat ni dekat dalam hidup kawan korang yang menghadapi masalah depresi ni. Tuhan sebenarnya nak korang bantu kawan tu. So macam mana sebenarnya nak membantu? Just be there for him or her. Mesej kadang-kadang, tanya khabar, dan kalau boleh sokong setiap apa usaha positif dia. Dia nak pergi gym ke, dia nak berjoging ke, dia nak buat channel YouTube ke, korang sokong je. Dan bila diorang ni nak cerita masalah dia, korang dengar je. Bukan offer jalan penyelesaian tau. Jangan suruh buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Tak guys, bagi kata-kata semangat pun dah cukup. You can do it bro. Tak apa, orang hebat, dugaan dia pun hebat juga. You can make it, I trust you. Kadang-kadang ajak pergi minum mamak pun dah okey sangat dah. Apa-apa pun dekat sini Abang Boy ada tinggalkan nombor telefon Befriender, dan Abang Boy akan pin di ruangan komen. Kalau dah tak tahu nak buat apa dah, call lah diorang. Trust me bro, benda ni sangat-sangat membantu. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell icon tu supaya korang tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.